Tentang orang dalam office ni, apa yang saya suka adalah kita punya sikap supportive antara satu sama lain. Tak kisahlah daripada awal saya masuk dulu ke sampai ke sekarang, walaupun ada perubahan-perubahan orang, itu normal. Baik, seperti biasa CGM akan mengadakan satu podcast. Biasa kita akan bincang dalam podcast ni adalah tentang staff, tentang tim yang bekerja di CGM. Dan sebenarnya adalah, kalau boleh, kita untuk sesi podcast pada hari ini, kita akan ada soalan-soalan yang cepu mas juga kepada kita punya tetamu jemputan kita pada hari ini. Dan semestinya kita bertemu lagi bersama saya, Haikal Zulkifli, dalam podcast Semeja bersama CGM untuk penonton-penonton ataupun pendengar-pendengar kita yang berada di podcast, yang berada di YouTube. Untuk makluman semua, podcast kita ni mungkinlah untuk siri-siri ataupun episod-episod sebelum ni kita banyak berbincang berkenaan dengan apa yang terdapat pada susuk tubuh tim kita ni. Maksudnya dari segi persendirian personal dia ataupun dari sudut pengalaman yang dia ada dalam mengembangkan kerjaya di CGM. Tapi hari ni mudah cerita, kita akan bersama dengan orang yang sebenarnya menjadi core. Bila kita sebut core ni adalah orang yang menjadi tunjang dalam CGM. Jadi hari ni kita bersama dengan saudara Syafiq. Apa khabar saudara? Kalau kita tengok Syafiq ni, dia orang yang muda, bila senyum tu nampak manis, kan? Kalau tengok sekali lalu lah, mungkin kalau kita tengok muka Syafiq ni macam muka Chinese look sikit. Kalau sepintas lalu. Ni first time orang cakap ni. First time. Okay. Ni dalam eksklusif dalam podcast Meja Bersama CGM sahaja. Tapi bila kita tengok kali kedua, Syafiq, muka dia boleh kita kata muka-muka Melayu, muka jantan muka Melayu kan. Bila kita sebut muka Melayu ni, dia ada something yang unik lah berkenaan dengan Syafiq ni. Jadi hari ni serba sedikit sebelum kita mula jump to the topik yang lebih hangat ataupun soalan-soalan yang mungkin soalan cepu mas kita sebut tadi, kita nak berkenalan sedikit dengan Syafiq. Mungkin Syafiq sendiri boleh perkenalkan diri, insya-Allah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saudara Haikal. Kita punya moderator lah, moderator untuk ni. Okay, perkenalkan diri, nama penuh Muhammad Amirul Syafiq bin Razwan. Lebih mesra ataupun biasanya orang panggil Syafiq. Berasal daripada Kuala Kurau, Perak. Hampir sebut Bagan Serai tadi. Bagan Serai ya? Dekat je tu. Dekat je. Tapi asalnya Kuala Kurau lah. Okay. Kuala Kurau, Perak. Apa lagi? Okey, latar belakang pengajian, tempat sebelum masuk ke CGM kan? Saya graduasi daripada Uniza dalam ijazah sarjana muda Sains Sosial, Antropologi dan Dakwah. Kiranya ustaz lah. Soalan. Kiranya ustaz lah. Bukan. Sebab bila ada dakwah tu dia macam dia familiar sikit. Bila bunyi-bunyi macam hujung-hujung macam ustaz. Bukan. Sebab apa? Kita punya major antropologi, minor dia adalah dakwah. Dan course ni di bawah Fakulti Sains Sosial Gunaan. Okey. Bukan fakulti bukan fakulti pengajian Islam. Bukan fakulti pengajian Islam. Bukan. Kalau Syafiq, kampus Uniza di mana? Sebab kita tahu ada dua kampus kan, Gong Badak dan juga di mana lagi satu? Ada tiga sebenarnya. Ada tiga? Ada tiga. Ada di kampus yang utamanya, saya di Gong Badak. Ada satu lagi di Tembila, Besut dengan juga Kuala Terengganu. Jadi Syafiq di Terengganu lah. Saya di Terengganu. Okey, Fakulti Sains Gunaan. Okey. Mungkin ada penonton-penonton kita dan pendengar kita ni tak pernah dengar ada Fakulti Sains Gunaan, Antropologi, sebab dia bahasa-bahasa yang sangat akademik. Jadi mungkin boleh bagi tahu sikit, antropologi ni apa dia sebenarnya? Boleh. Sebenarnya jujurnya lah, secara ringkasnya, saya pun sebelum masuk tak tahu apa antropologi ni. Macam mana saudara Haikal cakap tadi lah, dia kurang familiar sikit kan. Tapi mudah fahamnya, sains sosial, sebab dia sains sosial, antropologi dan dakwah. Dia berkaitan dengan sosial dan juga manusia. So pengajiannya kalau kita faham antropologi tu macam sosial, jadi kita berkaitan dengan
sosial dan juga manusia. Tapi dalam antropologi yang lebih dalam lagi, bidang-bidang yang dibelajarnya berkaitan dengan budaya, adat, dan juga kita memahami tingkah laku manusia. Dia kajian macam itulah, kajian antropologi. Kajian antropologi. Dia ada kaitan juga ke dengan psikologi ke kaunseling ke benda-benda macam tu? Ada juga ke? Sebab berkaitan dengan manusia, diri manusia kan? Saya secara akademiknya saya kurang pastilah. Tapi boleh katanya sepanjang kita belajar tu ada kaitan sikit lah, tapi tak terlalu mendalam. Sebab apa, at the end antropologi ni untuk kita memahami tingkah laku manusia. Dia punya budaya, dia punya adat, macam tu. Lepas tu bila apa, kenapa ada hujung ni ada dakwah? Ada dakwah tu. Okey. Sebab dia relate dengan dakwah. Sebab apa, untuk kita menyampaikan dakwah ni tak semestinya macam ustaz bagi ceramah ke. Dia bukan ni, tak semestinya macam itu. Dakwah ni pun kita menunjukkan ataupun memberikan kebaikan kepada orang. So untuk kita go into kebaikan ataupun menyampaikan dakwah, kalau kita menyampaikan agama Islam lah kan. Islam. Kita kena mengenali dulu siapa orang yang kita nak ataupun orang ataupun komuniti untuk kita approach tu lah. So dekat situ datang antropologi, kaedah-kaedah untuk kita memahami dia budaya, tingkah laku dia macam mana. Dan juga antropologi ni dia ada juga belajar tentang sistem sosial dan juga kebajikan kita punya manusia lah, sistem sosial dalam Malaysia dan juga luar juga. Okey, menarik. Macam tu. Sebab bila kita dengar perkataan antropologi ni, mungkin ada pendengar-pendengar kita ni yang adik-adik, mungkin ada kalangan mungkin adik-adik yang sedang mendengar podcast kita ni, kalau berminat untuk memahami nature, budaya manusia, budaya setempat, masyarakat lokaliti, kan, bolehlah ambil bidang antropologi. Kalau selain mungkin kat Uniza ada lagi ke bidang antropologi ni di universiti lain? Di universiti lain ada. Yang saya ingat lah, dia tak banyak, tak silap saya. Yang saya ingat ada di USM ada kawan saya, tapi dia bukan antropologi dan dakwah. Dia lain pula, dia antropologi dan sosiologi. Okey, menarik tu. Macam tu. Menarik tapi berat juga. Macam mana saudara kata tadi, kalau ada yang pelajar-pelajar lepas SPM yang nak masuk untuk sains sosial lah kan. Dia besarnya sains sosial, bawah sains sosial. Macam fakulti saya ada antropologi dan juga kerja sosial. So dia menarik, jangan rasa takut ke apa. Dia belajar dia banyak berkaitan dengan macam sejarah lah macam tu. Belajar teori. Tapi yang bestnya sebab banyak kerja di lapangan. Banyak kerja di lapangan? Yes. Okay. Oh, yang ni maksudnya tak best kerja di lapangan ke apa? Banyak kerja tu best lah maksudnya. Best. Seronok lah kerja di lapangan. Seronok lah, kita tak telah dalam kelas saja kan. Macam tu lah. Okay, dengar penonton-penonton kita. Mungkin ada ibu bapa juga yang macam tak tahulah nak mana nak bantu, nak bagi panduan kepada anak-anak mereka ni untuk masuk belajar ni kan. Jadi mungkin ini adalah salah satu kos pilihan kan. Okay, yang ni soalan ni mungkin soalan seterusnya ada kaitan dengan apa yang Syafiq dah cerita tadi. Bila kita tadi cerita tentang apa latar belakang pengajian dan sebagainya. Jadi adakah disebabkan latar belakang pengajian Syafiq tu, Syafiq masuk kepada CGM? Boleh kata ya. Tapi khusus kepada CGM tu tidaklah. Tapi tengok kepada nature CGM yang mana di bawah kerja-kerja kebajikan. Macam tu. Sebab masa belajar tu sebenarnya tak berapa clear juga lagi nak masuk bila pekerjaan ni nak ke arah mana. Sebab boleh ada banyak juga cabang yang lain. Contoh kalau bukan kebajikan, yang bukan kebajikan NGO, boleh pergi kepada bahagian kerja-kerja sosial, jabatan kerja sosial di bawah hospital ke, ataupun nak melanjutkan lagi pelajaran, boleh jadi ahli antropologi tapi kena sambung master lah. Macam tu. Okey. Tapi saya dapat satu info. Waktu Syafiq belajar kat Uniza ni, Syafiq juga seorang atlet. Ini menarik. Walaupun
berget aktif dalam kerja-kerja lapangan, dalam bidang kerja-kerja yang approaching kepada human nature, tapi Syafiq juga aktif dalam bersukan. Sebab ini ada related juga dengan apa yang kita akan sebut selepas ni, tapi baguslah sebab kita tengok Syafiq masih aktif lagi dalam sukan-sukan tertentu ke? Ini soalan cupu emasnya. Dia ada soalan yang lain. Betul. Saya bergiat aktif dalam masa universiti, memang aktif dalam sukan. Macam mungkin ada setengah orang, yelah dia ikut orang punya ni kan, favourite. Ada yang suka kepada aktiviti berpersatuan, ada yang lebih kepada sukan, ataupun apa lagi dan lain-lain lah. Saya memang mungkin aktif dalam sukan bola. Sukan bola sepak lah. Bola sepak dan futsal. Bola sepak dan futsal. Jadi main bola sepak dan futsal. Saya bukanlah orang yang macam into sangat bermain bola sepak ni. Kalau boleh dikira lah, saya sekolah rendah dengan sekolah menengah tak into sangat dengan permainan yang menggunakan kaki, tapi menggunakan tangan insya-Allah. Menggunakan tangan insya-Allah. Okey, kita back to our topic lah. Tadi bila kita tanya ada related ke tidak, Syafiq kata ada related. Disebabkan CGM tu ada juga nature yang lebih kurang sama macam yang Syafiq belajar waktu dekat Uniza. Jadi apa yang Syafiq nampak sebenarnya pada CGM untuk first impression? Masa masuk CGM satu perkataan. Lepas grad, sebab tertarik untuk masuk CGM so dia mesti ada first impression bila dah masuk dengan sebelum. Sebelum macam mana, selepas macam mana? Cerita sebelum dulu. Cerita sebelum. Sebelum macam saya cakap tadi, kita ke arah kebajikan. Saya apply untuk CGM itu masa mula-mula disebabkan dia tertarik masa tu dengan jawatan masa tu, assistant project ataupun assistant fundraiser. Tapi saya ingat saya assistant project, macam tu. Dia tertarik sebab kalau masuk ni boleh handle projek-projek nilai kan. Tapi tak apa jelas lagi pun maksudnya CGM ni apa projek ni macam mana kan, apa semua kan. Semua tertarik, bolehlah pergilah kepada bidang kebajikan ni. Macam itulah sebelumnya. So kalau katanya first impression sebelum tu, sebelum kita pergi interview macam biasa kita buat research, tengok menarik kerja kebajikannya kan. Ada di nampak nama pun jelas kan, Cinta Gaza Malaysia kan. So bantuan kepada Gaza. First impression tu macam takut juga sebenarnya, boleh buat ke tidak kan. Yalah, walaupun kita belajar pasal kebajikan, tapi kita masa belajar tu bukanlah kita orang yang mengetuai program ataupun kita hanya orang yang menyokong kita lah. Kita punya kelas kan, so kita support mana yang okey. Tapi bukan kita yang menguruskan benda tu. So itulah. So tapi bila masuk tu, first impression bila masuk, yang saya suka satu perkataan, positif lah. Positif. Dia rasa macam, ini saya sendiri lah. Boleh. Okey. Silakan. Tak apa. Dia bila masuk tu dia rasa macam ada aura positif. Rasa aura positif. Okey, mungkin boleh rasanya kerja dekat sini. Okey. Macam tu. Untuk belajar benda yang saya kata saya takut tadi tu. Untuk belajar lah. Maksudnya orang-orang pun kita punya kawan-kawan, rakan-rakan staff yang lain pun amat supportive lah. Okey, untuk makluman pendengar, sebenarnya kita cerita lagi tentang Syafiq ni. Syafiq ni antara staff yang terawal juga. Waktu bukan boleh kata terawal sebab waktu tu CGM belum ada ramai lagi staff seperti sekarang. Kan? Dan boleh dikatakan waktu tu kalau satu portfolio boleh buat macam-macam kerja lah. Kan? Multitasking lah. Mungkin dia boleh juga buat menguruskan projek dan masa yang sama dia juga boleh jadi fundraiser lah kan. Dibuat kerja yang sama-sama antara satu sama lain. Maksudnya tidak tertakluk ataupun terkongkong dalam satu portfolio yang sama lah. Okay, kita minat bila kita dengar tadi bila Syafiq pergi interview dan sebagainya. Cuma nak tanya lah, siapa yang interview Syafiq? Interview saya masa tu ada 3 orang. 3 orang Ramai.
Ada Tuan Johan, Okey. kita punya apa COO. Lepas tu ada Puan CSO. Sekarang lah, masa tu saya tak pasti ni, tapi di level C-suite lah. Dan juga apa Cik Afifah. Oh, okey. Baik. Menarik sebab bila saya gugup sebenarnya kalau pergi interview ada 3 orang ni. Saya memang gugup. Saya kalau ada 3 orang tu, memang saya kalau boleh saya nak keluar lah awal-awal. Saya memang tak suka bila ada interviewer yang penemu duga kita ada 3 orang, ganjil tu. Biarlah genap. Biar genap Sama 2 ada orang. Genap ataupun kalau ganjil 1 lah. Dia jangan 1, jangan 3, 5. Contoh macam tu. Tapi baik. Syafiq pun dah lalui proses tu dan dah berapa tahun kat CGM? Alhamdulillah hampir memasuki 3 tahun. Hampir masuk 3 tahun. Orang yang kalau 3 tahun dalam dunia kemanusiaan ni supposedly lah. Kalau kita cakap dalam tempoh ataupun fasa perkahwinan, 5 tahun pertama ni adalah untuk berkenalan-kenalan. 5 tahun kedua tu berujian sebenar. Tapi kalau dalam kerja-kerja NGO ni, kalau kita sebut 3 tahun ni, pengalaman supposedly dah boleh kita katakan boleh menjadi seorang expert, boleh jadi seorang yang mahir dalam bidang tersebut. Kalau kita tengok tadi, permulaannya Syafiq mohon sebagai assistant project dan sekarang mengurus dan selepas masuk menguruskan projek, jadi sebagai project executive, program executive, menguruskan projek-projek di Malaysia. Jadi sekarang sebenarnya Syafiq dah menguruskan projek-projek international. Jadi kita nak dengar, ada perbezaan ke di antara projek menguruskan projek di Malaysia ataupun projek antarabangsa? Ada ke perbezaan ke ataupun sama sahaja tanggungjawab ni? Tak ada beza. Okey. Gerak kerja sama. Gerak kerja sama. Sama as projek program eksekutif ataupun mudah fahamnya ketua projek lah kan. Gerak kerjanya sama. Kita merancang dia punya projek tu, memberikan info-info yang diperlukan oleh departmen yang lain sampailah kepada pelaksanaan, reporting. Cuma yang membezakannya adalah kita punya stakeholder kita lah. Kita punya, kalau macam masa awal dulu, okey, sebagai yang dipertanggungjawabkan untuk handle projek dalam Malaysia, cabarannya adalah sebab pada awalnya dulu CGM belum ada lagi projek dalam Malaysia. Okey. Kita mula projek dalam Malaysia pada tahun 2021, awal tahun 2021. So dekat situ kita punya cabaran adalah untuk kita engage dengan kita punya partner. Untuk kita nak cari partner untuk buka laluan projek-projek dalam Malaysia ni. Macam tu. Di luar negara ni pula cabarannya adalah untuk kita berhubung dengan partner yang di luar pula. Dari segi bahasa ke dan juga dari segi nature gerak kerja mereka mungkin berbeza sikit daripada kita. Ada contohnya kalau certain things yang kita perlukan daripada partner kita, mungkin tak sama dia punya model ataupun format yang diberikan kepada kita. Macam dari segi proposal ke apa ke. Tapi ada sepanjang Syafiq menguruskan projek antarabangsa ni, kekangannya ada cabarannya adalah bahasa, benar Dul? Salah satunya lah, tapi tidak terlalu ni sangat lah. Sebab English saya rasa ramai je boleh English. Betul. Lebih kepada cabarannya mungkin daripada cost project tu kadang-kadang. Pada cost project tu lah. Pada cost project tu sebab keperluan-keperluan di luar, terutamanya kita punya kita punya niche utama kita kepada bantuan kepada Palestin memang memerlukan bantuan yang diperlukan tu besar. Dan bukan kita sekarang bukan hanya di Palestin, rasanya mungkin kita penonton dan juga pendengar tahu juga, kita dah ke Lebanon, kita kepada diaspora Palestin lain, Turki, Syria, dan keperluan tu sentiasa boleh kata tinggi. Jadinya itu cabaran kepada kita projek dan juga departmen yang lain untuk terus mencari dana-dana yang diperlukan lah. Sebab bila kita merancang projek tu, kita rancang pada awal ini yang kita nak bagi, tapi bila kita kita tengok
kita punya capaian macam mana, pencapaian kita macam mana, ni kita kena buat adjustment. Semua. Secara personally lah kita tanya pada Syafiq lah. Syafiq menguruskan projek, menyediakan kos kan tadi kita, dan kita ni bila duduk dalam dunia kemanusiaan ni kita rasa nak bantu semua orang. Kan? Lagi-lagi orang yang buat projek ni dia dah tahu, dia dah buat pergi tempat tu, dia dah dengar daripada stakeholder yang sepatutnya bagaimana untuk buat projek, dan dia nak pastikan bahawa projek dia tu sampai kepada penerima manfaat lah. Tapi apa Syafiq rasa kalau Syafiq terpaksa adjust kos yang sepatutnya kos tu kita boleh beri banyak daripada orang, tapi kena adjust pada saat akhir, dan ada mendatangkan satu rasa yang tak selesa kepada Syafiq? Jujurnya memang ada. Memang ada bila kita contoh bila kita sampaikan bantuan tu, bila saya dan juga tim yang lain kita bila berada di lapangan tu, kita nampak sendiri kan, macam mana kita punya penerima manfaat ni, diorang punya cara penerimaan kan, reaction diorang bila terima bantuan tu kan. Bila kita tahu bantuan yang kita sampaikan tu sebenarnya tak cukup untuk semua. Macam contoh paling senang, yang ni sebab saya refer yang paling terdekat lah kan, dekat korban baru ni kita pergi ke Kenya tu. Bila kita bagi daging tu, situasi berebut-rebut tu ada, dan kita tahu itu yang kita mampu hanya itu. Betul. Yang kita mampu berikan kepada ni. So memang ada rasa tersentuh lah, bila nampak kita tahu lah dia macam kita bagi, contoh yalah sebab kita bagi dan kita nampak diorang ni tak cukup pun, tapi itu saja yang kita mampu bagi, itulah. Okey, tadi kita dah dengar Syafiq bagi tahu ada cabaran, ada rasa yang tak selesa, dan Syafiq bersetuju lah dengan benda tu. Maksud ada rasa macam tak okey bila kita tak dapat sampaikan bantuan tu sepenuhnya kepada penerima manfaat yang lebih besar lah kan. Sebab kita target, contoh kalau kita nak terimanya 500 orang, tapi yang dapat kos yang kita kena kurangkan tu, yang boleh terimanya hanya 300 orang. So dia akan rasa macam terkilan semestinya. Jadi macam mana Syafiq boleh adapt dengan rasa-rasa macam tu? Kita perlu terima lah waktu tu. Terima. Walau apa pun yang terjadi, kita tahu kita dah cuba usaha yang terbaik. Kita tahu tim kita semua dah cuba yang terbaik untuk mencapai sasaran kita semua kan, untuk bagi bantuan tu. Bila kita dah sampaikan bantuan tu, kita tahu tak cukup. Cara untuk adapt tu bagi saya, kita ialah dalam hidup kita ni, mungkin kadang-kadang kita kena terima dan sedar apa yang kita buat tu. Dan penambahbaikan tu memang kita kena buat untuk di masa-masa akan datang. InsyaAllah. Mungkin ialah apa-apa pun, macam mana kita nak melaksanakan projek, dia tetap ada kos yang kita perlu buat kan. Dan kos-kos tu adalah hasil sumbangan daripada masyarakat di Malaysia. Jadi mungkin penonton dan pendengar yang mendengar podcast kita ni boleh faham bahawa lagi kita tidaklah boleh menjalankan projek yang sedia ada di Cinta Gaza Malaysia jika tiada bantuan ataupun sokongan serta dokongan daripada tuan-tuan dan perempuan yang sedang menonton ataupun mendengar kita dalam podcast Meja Bersama CGM ni. Jadi kita harapkan mungkin selepas ni kita akan ada kempen-kempen yang lebih banyak lagi kita akan buat, dan terus ikuti kempen yang kita buat ni untuk bantu lebih banyak orang. Okay? Jadi kita jump. Mungkin soalan ni dia tak ada lah berkaitan dengan perasaan. Dia masih ada lah sikit, tapi dia lebih positif lah. Okay, dia lebih positif. Kita nak tanya apa yang Syafiq paling suka di sini. People ataupun rakan-rakan staff. Rakan-rakan staff dalam CGM. Okey, rakan-rakan staff dalam CGM. Ada rasa nak jelaskan kenapa rakan-rakan staff? Sebab jarang ni orang nak sebut rakan-rakan staff. Okey. Kenapa saya kata orang-orang yang ada dalam CGM ni, benda yang saya paling suka, sebab saya dapat rasakan daripada awal saya masuk sehinggalah ke sekarang, kita punya dalam office
masih sama. Tentang orang-orang dalam office ni, apa yang saya suka adalah kita punya sikap supportive antara satu sama lain. Tak kisahlah daripada awal saya masuk dulu ke sampai ke sekarang, walaupun ada perubahan-perubahan orang, itu normal. Tapi environment dalam ni masih ada, masih sama. Supportive maksudnya kita dalam ni bebas untuk bersuara pula saya. Kita memang bebas untuk suara ni. Dia cakap ni Macam lain pula bersuara. Maksud saya kita bebas untuk masing-masing ada pandangan dia kan, untuk share pandangan dia. Tak kisah sama ada dia ni orang yang baru masuk ataupun orang yang dah lama, sentiasa terima benda tu. Idea-idea baru daripada peringkat tertinggi pengurusan sampai kita kita free untuk bercakap kita punya idea, untuk dalam kita punya pekerjaan untuk tambah baik. Kadang-kadang masa mula-mula saya masuk dulu kan, kadang saya suka untuk tengok benda-benda department yang lain juga, untuk belajar buat itu tidaklah, tapi untuk belajar dan tahu. Sebab yang buat tu mereka. Macam tu. Seronok lah sebab bila saya masuk, saya bukan hanya belajar pasal projek saja kan, macam mana untuk buat projek ke, tak juga. Saya bila masuk tu belajar benda yang macam contoh di bahagian media contohnya. Macam saya memang tak tahu pasal kamera ke, pasal editing video ke apa, tapi bila masuk saya dah tahu serba sedikit. Macam tu. Lepas tu untuk kita faham gerak kerja orang lain macam mana kan. Macam contohnya di bahagian itu media, kalau fundraising, tahu juga macam mana dia punya apa masalah yang diorang hadapi, kekangan yang diorang dah hadapi. Sama juga kalau advocacy lain sikit. Advocacy benda yang lain daripada saya lah. Saya ni nak membaca susah sikit. Macam tu. Tapi daripada diorang saya boleh dapat info-info berkaitan dengan Palestin ataupun kita besar sebenarnya, isu-isu Timur Tengah. Bila bertanya tu diorang willing to share. Bukan, walaupun tahu sebenarnya benda tu ada dalam website artikel, tapi itulah macam saya cakap tadi, susah sikit nak membaca. Tapi cuba macam tu. Okay, menarik yang part advocacy untuk tahu pasal isu-isu Palestin tu. So kalau tanya pada Syafiq lah, kalau diberi skala 1 hingga 5, 1 hingga 5 pengetahuan Syafiq tentang Palestin di skala mana? 5 paling tahu, 1 sebaliknya lah. Jadi macam mana 1 hingga 5? 3. Oh, di tengah-tengah. Jawapan selamat kan? Jawapan selamat. Jadi memang 3 ni memang biasa. Tapi saya rasa, saya menilai diri saya rasa 3 lah. Sebab apa? Kalau orang tanya pasal Palestin, saya boleh jawab benda tu. Maksudnya secara asalnya lah saya boleh jawab benda tu. Tetapi bila orang nak tanya lebih mendalam, contohnya berkaitan ekonomi orang Palestin ke, ataupun macam mana kebajikan diorang dekat sana, itu benda-benda yang macam tu saya tahu, tapi lebih kepada pemahaman saya sendiri. Tapi untuk share dengan orang, saya belum berani untuk share yang benda yang lebih deep. Sebab risau orang yang saya share tu dia salah faham. Sebab itu pemahaman saya sendiri. Maksudnya saya ambil fakta-fakta daripada apa yang kita punya ni kan, kita punya kajian ke apa, saya simpan untuk diri sendiri. Untuk share tu, saya selalunya kalau orang yang tanya lebih deep ni kan, saya akan bagi dekat dia, okey, rujuklah website kita, macam tu, baca dalam tu, macam tu, supaya dia boleh baca sendiri, dia boleh faham cara dia sendiri. Okay, baik. Mungkin ada pendengar-pendengar kita ni menganggap bahawa kalau dah bekerja dengan Cinta Gaza Malaysia, NGO yang base-nya adalah berkaitan dengan Palestin, so memang dah pakar dan expert lah tentang isu Palestin. Tapi sebenarnya
kita nak katakan kat sini lah dalam podcast ni bahawa isu-isu Palestin ni dia bukan sahaja orang yang bekerja dalam dunia kemanusiaan ataupun NGO Palestin sahaja yang kena ambil tahu, tapi orang yang berada di luar daripada luar circle berkenaan dengan isu Palestin pun kena ambil tahu. Sebab isu ni adalah isu yang bersama kan. Dan saya rasa rata-rata daripada kita pun kalau sebelum masuk CGM pun mungkin tak pernah terlalu deep lah untuk tahu pasal isu Palestin, sebab kita pun ada isu-isu yang kita uruskan di luar kan. Jadi bila masuk CGM, bila kita bekerja dan diberikan amanah serta tanggungjawab tu, kita kena tahu sebab kita kena menyampaikan kepada orang kan. Kan. Okey, menarik. Jadi soalan, kalau diberi pilihan kepada Syafiq sebelum masuk CGM, Syafiq masuk CGM sebagai assistant project, diberi pilihan lah, tiba-tiba esok diberi pilihan oleh pengurusan, Syafiq nak masuk departmen mana? Diberi pilihan. Masuk departmen mana? Masuk departmen mana? Adakah masih nak kekal dalam tim projek, ataupun ada departmen-departmen yang Syafiq sendiri sebenarnya ada keinginan untuk duduk dalam departmen tu? Kalau diberi pilihan, saya akan stay dalam projek. Okay, saya akan stay dalam projek sebab tahu banyak lagi benda yang belum dicapai. Okay. Tapi saya ubah sikit soalan tu. Apa departmen yang kedua lah, maksudnya departmen kedua lah. Bidang lain yang ingin diceburi kan. Macam tu. Saya akan lebih kepada media. Okay. Saya rasa saya dah tahu jawapan tu kenapa media lah. Tak ada. Itu saya rasa minat saya yang lain lah. Minat saya yang lain kepada fotografi ataupun videografi, macam tu. Minat saya minta maaf Minat ni bila masuk CGM atau bila sebelum masuk CGM dah ada minat ni? Dia sepanjang dalam proses saya dalam CGM. Sebab saya perasan satu benda bila kita dah masuk dalam pekerjaan. Okay, saya perasan ada satu benda bila saya bekerja dalam projek, turun ke lapangan, selalunya di sisi saya memang tim media lah kan, untuk capture moment. Saya suka tengok hasil-hasil yang cantik macam tu. Benda-benda yang cantik, gambar, video yang dihasilkan penuh dengan infografik ke apa benda semua tu, rasa cantik gila benda ni, macam tu. So itu yang membuatkan saya tertarik. Okay, dan ada rasa macam nak buat sendiri juga dalam benda tu kan? Dan rasa ada benda nak buat sendiri jugalah. Okey, menarik. Sebab projek dengan media ni dia tak lari mana lah. Sebab media ni dia tetap menjadi, orang cakap, pendokong perantara kepada apa yang kita nak sampaikan kepada masyarakat tu kan. So dia tak boleh tinggal lah. So menarik. Jadi kalau mungkin soalan ni soalan yang klise lah kita nak tanya Syafiq. So soalan klise ni kita ubah sedikit soalannya. Kalau soalannya adalah cuma Syafiq beri apa impian Syafiq dan harapan kepada CGM. Tapi saya nak ubah sikit, bukan kepada CGM tapi terhadap isu Palestin. Harapan saya satu saja berkaitan dengan isu Palestin, dan benda ni benda yang saya rasa benda yang paling asas. Benda paling asas. Okay. Apa harapan saya bila kita bersembang isu-isu Palestin, semua orang tahu perkara asas mengenai Palestin. Kerana apa? Sebab untuk kita bersembang ataupun memperjuangkan isu-isu Palestin, saya rasa penonton dan pendengar kita pun faham isu Palestin adalah isu yang kompleks. Betul. Kalau saudara Haikal boleh betulkan saya betul tak isu perkataan kompleks tu, maksudnya sebab benda ni dah berpuluh tahun, betul, isu ni. So untuk itu pelbagai benda yang berlaku dari segi politik dia ke kan. So untuk kita memperjuangkan benda ni, saya rasa lebih baik kita faham dulu sebelum kita memperjuangkan. Sebab bila kita adanya kefahaman benda tu, so lagi jelas apa yang kita perjuangkan benda tu, supaya di dalam kita dalam perjuangan kita tu, kita tak kita tak rasa macam tiba-tiba rasa betul ke perjuangan aku ni. Sebab apa timbulnya benda tu? Sebab dia tak faham pada asalnya. Setuju. Saya setuju dengan tu. Betul. Itu juga saya rasa apa yang
saya amat berterima kasih kepada tim advocacy yang bagi kita training berkenaan kefahaman kepada Palestin, Baitul Maqdis semua ni. Bila saya join training tu, saya nampak memang betul benda yang paling asas adalah perkara asas berkaitan dengan Palestin. Itu harapan saya lah, bila kita bersembang berkaitan isu Palestin, dia faham Palestin ni dekat mana. Sebab apa? Masih ada lagi orang yang keliru berkaitan dengan peta Palestin tu sendiri. Macam orang ingat Palestin ni contohnya tepian barat, orang ingat kan dekat Gaza ke apa, rupanya berbeza sebenarnya. Gaza dan tepi barat itu satu kawasan yang berbeza dan jauh juga. Di Gaza contohnya konflik ataupun masalah yang berlaku di Gaza berbeza dengan tepian barat. Gaza dengan tekanan daripada Israel dari segi sekatan-sekatan Israel, macam contohnya barang nak masuk ke sana, orang luar nak masuk ke sana untuk sampaikan bantuan pun amat susah. Itu bentuk di Gaza macam mana dia punya, kita nak panggil apa yang akan masalah ataupun konflik yang masalah. Tapi di tepian barat masalah dia berbeza. Di tepian barat adanya orang Zionis Israel, tentera Zionis Israel duduk di situ. Jadinya tekanan yang diorang hadapi tu directly kena. Macam contoh yang paling terdekat, isu di Camp Jenin. Memang terus kena di kawasan Jenin tu kan, terus kena kawasan perumahan diorang dimusnahkan terus. Itu bezanya lah. Di tepian barat kadang-kadang dia kena serang direct terus, face to face, berdepan dengan Zionis, macam tu. Saya suka bila dengar apa yang Syafiq cakap tadi berkenaan dengan apa harapan Syafiq kepada Palestin. Sebenarnya untuk masyarakat sebenarnya tahu kepada asas dahulu sebelum kita bertindak untuk memperjuangkan isu Palestin ni. Asas pengetahuan tu adalah benda yang sangat penting Sebab kalau kita tak ada asas pengetahuan yang sangat penting, kita mungkin boleh berjuang, tetapi dia tidak boleh bertahan dalam tempoh masa yang lama. Jadi dengan adanya asas tu, macam Syafiq cakap tadi, dia akan memasakkan kita di tempat yang kita nak berjuang tu. Dia akan, bila kita rasa lalai ataupun lari, kita akan ditarik balik kepada asas yang kita faham tadilah. Okay? Baik, menarik. Okay, Syafiq, kita dah berborak, kita dah berdiskusi, kita dah berkongsi apa yang Syafiq rasa berkenaan dengan jawatan Syafiq dekat CGM dan sebagainya. Jadi saya rasa penonton-penonton dan pendengar podcast Meja Bersama CGM ni dah kenal Syafiq. Dan mungkin selepas ni kalau nak tahu tentang banyak lagi projek-projek yang CGM buat, mungkin boleh rujuk terus pada orang berkenaan. Kan, kita ada Syafiq yang menguruskan. Sebelum ni orang tak nampak, mungkin orang nampak orang lain, front page ke depannya, tapi sebenarnya di belakangnya orang yang menguruskan satu persatu dari segi proses tu adalah orang yang patut diangkat jugalah. Sebagai boleh kita katakan hero kepada hero masyarakat juga yang menguruskan projek tersebut. Baik, sebelum kita habis, Syafiq ada pesanan kepada pendengar-pendengar kita dan penonton kita. Mungkin ada pendengar dengan penonton kita ni yang buat ada rasa-rasa nak masuk dunia kemanusiaan ni, dengan dunia kesukarelawanan ni. Jadi mungkin ada tips ke, ada nasihat ke, titipan kepada abang kakak kita yang tengah mendengar ni, silakan. Kepada penonton dan pendengar kita, kita cubalah bagi apa yang kita dapat, sebab kita ni pun baru je lagi. 3 tahun tu. Apa yang saya boleh kongsikan kepada individu ataupun sesiapa sahaja yang ingin memasuki dunia kemanusiaan ataupun dunia kesukarelawanan, bersifat terbuka dan juga bersedia untuk melakukan apa saja. Okey. Bersedia untuk melakukan apa saja dalam apa-apa juga situasi. Kenapa first saya kata bersifat terbuka tu, kerana lebih kepada kita punya menjaga kita punya emosi semasa kita turun ke lapangan ataupun semasa kita buat kerja-kerja ni lah, kerja-kerja kebajikan. Sentiasa terbuka dan sentiasa menerima apa sahaja. Sebab kita tak boleh expect apa yang kita akan terima daripada kita punya team dan juga even kita punya penerima manfaat pun.
Macam tu. Kita tak nak kehadiran kita ke tempat tu mendatangkan lagi isu-isu yang buruk ke ataupun isu-isu yang kita tidak mahu disebabkan sikap kita masa kita bertindak masa tu. Macam tu. Dan bersedia untuk melakukan apa saja tu. Sebab macam dia sama dia kesenambungan daripada benda yang first tu. Macam saya cakap tadi, apa-apa boleh terjadi. Apa-apa boleh terjadi. Apa-apa contohnya, yalah, kita mungkin kadang-kadang kita ditugaskan untuk angkat barang itu, angkat barang ini kan, sampaikan bantuan, mengatur logistik, ataupun pembelian barang-barang apa semua tu. Yalah, apa-apa boleh terjadi. Macam tu contohnya, ada perubahan masa yang berlaku disebabkan certain benda. Faham? Macam tu. Saya rasa dengan orang kita, orang Malaysia ni yang selalu terlibat dengan sekolah ni, saya rasa mungkin banjir tu, saya rasa kalau tanya 10 orang, mungkin 8 daripada 10 orang tu mungkin dah pernah join banjir. Dan itu benda yang bagus lah sebenarnya. So mungkin bila dah turun banjir, dan dah turun tu mungkin dah faham bila itu turun banjir tu macam mana situasi, keadaan masa tu. Macam tu. Kena cepat adapt dengan benda tu lah. Cepat adapt. Jadi dua perkara yang Syafiq sampaikan tadi. Cepat adapt, bersedia untuk tidak bersedia. Tapi kalau orang tanya bersedia untuk bersedia. Betul ayat tu. Bersedia untuk tidak bersedia. Betul Betul. Jadi kalau orang tanya kenapa dengan cabaran-cabaran ni nak duduk juga dalam dunia kemanusiaan, kita ambil jawapan Azri Walter je. Sebab boleh. Kita ambil jawapan yang paling mudah lah. Okay, buat penonton-penonton dan pendengar kita. Saya sambung sikit. Kenapa boleh. Nak stay walaupun ada cabaran tu? Kerana apa? Sebab nanti bila dah join, diri sendiri akan rasa dekat penghujung dia tu akan ada kemanisan yang tidak dapat digambarkan. Klise kan ayat tu, tapi betul. Tapi betul loh. Bila sebut tentang kemanisan ni kan, dia memang semudah kita menyebut di mulut lah. Tapi hanya orang yang dah lalu cabaran yang kita sebutkan tadi tu, dia akan rasa benda tu. Dia akan rasa sendiri puas pada diri dia lah. Dan mungkin dengan kepuasan tu juga, dia akan sama ada dia termotivasi untuk buat lebih lagi, ataupun dia akan rasa untuk stop sekejap untuk rehat dan kemudian akan sambung balik. Macam begitulah. Okey, baik. Kita dah habis sesi soalan jawab bersama Syafiq selaku program eksekutif antarabangsa. Inilah orangnya yang menguruskan projek-projek antarabangsa di Cinta Gaza Malaysia. Orang yang bertanggungjawab menguruskan daripada A to Z. Kan, sehingga sampainya kepada penerima manfaat di Gaza dan juga di tepi barat di Palestin lah. Okay? Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Syafiq. Tapi Syafiq, sebelum kita habis, saya baru nak sama-sama tadi. Okay? Kita nak minta cabut satu nama. Namanya adalah nama staff. Okay. Dan bila dah cabut, ambil satu nama tu, sebutkan satu benda positif yang Syafiq suka pasal dia ni. Okay. Satu je. Harap tak ada nama Azri Walter yang ni. Dah banyak hari kita promote ni. Free marketing je dapat. Free marketing dapat macam tu. Siapa Syafiq? Siapa? Oh, lain macam. Ni macam semua nama ni kan. Okey, sila. Saudara Haikal sendiri. Tapi jujur ni negatif pun boleh je. Tak. Bagi ruang lah. Satu benda positif Satu benda positif. Dedikasi. Dedication. Okey. Betul. Itu saja. Ada apa-apa nak jelaskan ke kenapa dedikasi dan sebagainya? Dedikasi dalam apa yang dia buat lah. Kerana apa? Sebab saya pandang dari sudut saya sendiri kan. Sebab saya ni orang yang untuk membaca ke ataupun untuk membuat research tu, saya boleh buat, tapi mengambil masa yang lama untuk saya adapt dengan benda tu. Faham. Sebab kadang-kadang yalah, otak orang masing-masing kadang sebab rasa mengantuk apa semua kan. Tapi bila melihat saudara Haikal untuk buat benda tu, saya macam boleh buat benda tu, baca banyak-banyak research and then tulis balik. Macam tu. Membaca tu benda yang saya nak cuba pupuk sekarang lah bila kita buat benda-benda tu. InsyaAllah. Moga apa yang Syafiq harapkan untuk membaca tu, InsyaAllah boleh. Sebabnya saya pun bukan orang yang minat membaca pada asalnya. Tapi kita boleh pupuk benda tu dan insyaAllah kita boleh teruskan dengan istiqamah pada hingga ke akhirnya lah, insyaAllah. Baik, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Syafiq
sebab sudi bersama kita dalam semeja bersama CGM podcast series ataupun episod ke-18 ni. Kita dah 18 episod. Okay, jadi jangan lupa tonton series dan juga podcast kita ni, sama ada di Spotify ataupun di YouTube. Dan boleh dengar. Kalau nak tengok secara bergambar, nak tengok siapa Syafiq, handsome ke tidak, boleh tengok di YouTube. Kalau nak dengar je suara yang lunak-lunak manis macam Siti Nurhaliza ataupun Faizal Tahir, mirip-mirip begitu, boleh juga dengar di Spotify kita, Cinta Gaza Malaysia, insyaAllah. Baik, kita ucapkan juga terima kasih kepada penonton dan pendengar kita yang mungkin tengah mendengar ni sambil drive, sambil memasak ataupun apa saja yang dilakukan. Terima kasih sebab sudi luangkan masa. Jangan lupa follow kita punya media sosial di Facebook Terkini dan juga Sensasi Palestin, Instagram Cinta Gaza Malaysia, di Twitter Cinta Gaza Malaysia, di YouTube pun Cinta Gaza Malaysia. Sebab YouTube kita kena hack, jadi kita ada YouTube baru, jadi follow dan subscribe ramai-ramai. Okay, jadi itu saja, insyaAllah kita berjumpa lagi di episod seterusnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.